Yes. So, macam mana kita nak tahu apa maksud bertentangan kurang dari bersebelahan? Ayat itu kena faham. Kalau faham, then selesai. Tentang kurang dari sebelah. Kita tengok label di atas ini. Label tu, tentang tu, sisi tentang tu A ialah 5 cm, B ialah bersebelahan 10 cm. Adakah dia memenuhi syarat di atas? 5 kurang dari 10 tak? Ya. Ya. Jadi kalau 5 kurang dari 10, syarat kedua sudah dipenuhi. Dan sudut yang diberikan itu adalah sudut bukan kandung, iaitu sudut A. Kalau dua-dua chalice ini adalah ditanda T, T penuhi, maksudnya case berambiguity ini sedang berlaku. Mesti berlaku. Ya, mesti berlaku. Jadi sekarang cikgu akan padan semua ini, cikgu akan mula lukiskan segitiga ini untuk menerangkan apa yang dikatakan berambiguity. Jadi sebelum nak buat berambiguity, kena faham syarat dulu. Jadi lain kali kalau soalan diberi kepada kamu, tak ada gambar raja, dia hanya ada perkataan-perkataan, dikatakan diberi sudut ini macam sisi ini sama 10, sisi ini sama 11. Kamu berdasarkan ayat tu, very simple sentences tau. Satu ayat kamu baca, kamu kena bagi tahu diri sendiri. Soalan ini ada berambiguity ke tidak? Kalau ada, inilah segitiga yang perlu saya lukiskan. Kalau ada. Biasanya, soalan kalau uji kamu, guarantee ada. Ya. Jadi saya padan dulu. So, sekarang cikgu akan lukiskan satu segitiga berasaskan kepada syarat ataupun maklumat yang dia beri tadi. Cikgu berikan sekali lagi, diberi. Dia kata diberi. Tak ada segitiga, dia hanya bagi macam ini. Diberi sudut A sama dengan 30 darjah. Sisi A iaitu sisi pertentangannya diberi sama dengan tadi berapa? 5 cm. Dan sisi bersebelahan B-nya diberikan sama dengan 10 cm. Okey. Jadi sekarang cikgu lukiskan segitiga itu. Okey, mulakan dengan satu garis lurus dulu. Ya. Okey. Ataupun cikgu gunakan standard pembaris Okey, cikgu guna pembaris. Untuk tidak untuk mengurangkan pening kamu, cikgu lukis saja. Okey, tengok lepas tu cikgu pun label ini sebagai sudut A. Okey, ini sudut A. Ini sudut A. Okey, saya kena buang pembaris dulu. Ini sudut A. Okey. Dan kalau saya katakan ini A, sudut di sini saya kena ukur 30 darjah, saya kena keluarkan protektor contohnya. Okey, cikgu letak sini lebih kurang saja, cikgu buat lebih kurang minta maaf tidak cantik Mana dia? Okey sini. Mana 30 darjah? 1 2 3. Okey, 30 darjah di sini. 10 20 30 10 20 30. Okey, lepas itu apa buat? Lepas tu cikgu letak kat sini, cikgu lukiskan satu sisi. Dan cikgu labelkan ini sebagai 30 darjah. Setuju Okey. Bila saya lukis macam ini, dan saya kena labelkan sisi A dan sisi B kan? Di manakah A, di manakah B? AB itu di mana? A itu bertentangan dengan sudut A. Dia berada di sisi sini. Sisi seberang tu. Tapi belum dilukis dulu. Sisi B di mana? Sisi B dia mesti bertentangan dengan sudut B. Bertentangan dengan sudut B. Mana sudut B kamu nak letak? Kalau saya akan letakkan B di sini. Ya, contohnya kalau saya letak B di sini, okey. Atas boleh tak? Atas pun boleh, suka hati kamu. Okey, kalau ini B, atas tu adalah C, atas tu adalah C. Jadi saya padan dulu, saya letak B kat sini. Maksudnya, kalau ini adalah B, yang atas tu apa? Yang atas itu adalah huruf B. Huruf B ini, dia punya panjang ialah 10 cm. Ya, 10 cm. Nah, kalau atas tu adalah 10 cm, okey, dan
seberang sini mestilah 5 cm. Saya guna laka dulu. Yang ini mesti 5 cm kan? Okey. Jadi apa nak buat? Saya kena keluarkan jangka lukis. Jangka lukis. Angkatkan ini jangka lukis cikgu. Okey, saya pun ukurkan panjang sini maksudnya dalam jejari di dalam tu jejari dia dalam tu. Tengok jejari kat dalam Okey, saya pun ukurkan jejari kat dalam 5 cm. Okey. Okey, dan cikgu pun mula lukis. Cikgu lukis tengok lukis satu bulatan. Tebal sikit. Satu bulatan. Saya sengaja lukiskan bulatan lengkap Okey, saya letak. Dan saya keluarkan bulatan ini. Okey, di mana kalau saya label kat sini, okey, saya labelkannya jejari ini 5 cm. Okay. Tapi tak logik lah, tak logik. Minta maaf, tak logik kenapa? Tengok, ini 10 cm. 5 cm patutnya kat sini kan? Okey, tak apa. Saya buangkan bulatan yang asal ni dulu. Ini kena padan sikit-sikit ni. Buang semua ni dulu. Okey. Okey, dan lukis lagi kompas cikgu. Okey, mana separuh? Ini separuh. Okey, di sini separuh 5 cm. Okey, dan saya lukiskan lengkok saya. Tebal sikit. Jangan lari. Okey. Cikgu keluarkannya. Okey. Bila dah keluarkan sini, kita sudah tahu bulatan ni jejarinya 5 cm. Jadi kamu tengok segitiga yang dimasukkan ini di mana lokasinya Segitiga yang dikatakan sudut A, sudut A, mampu buang dulu kembali okey. Sudut A 30 darjah, sisi A 5 cm, sisi B 10 cm. Masa saya lukiskan garisan ini, saya lukis panjang kita belum tahu mana akan lokasi B sebenarnya. Tapi saya hanya agakkan B berada di sini. Kalau B berada di sini, oposisinya itu adalah B kecil, yaitu 10 cm di sini ukuran dia. Okey? Ya. Kalau itu adalah 10 cm, barulah saya tahu di mana saya mau lukiskan bulatan ini untuk mendapatkan sisi mana? Sisi bertentangan. Manakah sisi pertentangan ini kalau berdasarkan kepada gambar raja ini? Lepas kita lukiskan bulatan ini, kamu nampak dia bersilang dengan sisi di bawah ada 2 tempat yang mungkin. Ya, ada 2 tempat yang mungkin. Saya gunakan warna merah sebagai jawapan yang pertama, garisan yang pertama. Okey. Kalau saya lukiskan warna merah garisan ini juga jejarinya juga 5 cm. Setuju ke tidak? Setuju. Setuju. Dan ini juga cikgu labelkannya sebagai sisi A ya. Okey. So kalau gunakan warna merah ini, saya tak mau sambung yang kedua dulu. Saya labelkan warna merah dulu warna merah. Okey, maksudnya A berada di depan. Kamu tak ubah A A memang 30 darjah, tak ada orang ubah. B sekarang boleh label semula, B di sini, ini lokasi B. C di atas, ini C. Jadi ini adalah segitiga ABC yang telah memenuhi 3 syarat ini. Syarat dia kata apa? Sudut A 30 darjah. Kamu kaji balik gambar raja kamu. Betul tak 30 darjah A? Betul. Okey. Gambar raja yang merah ni sekali lagi kita tengok A. Adakah sisi A bertentangan tu 5 darjah, 5 cm? Ya, betul. Memang saya lukis gunakan jangka sudut. Okey, jangka sudut pula. Jangka lukis. Okey, memang 5 cm. Dan sisi B iaitu sisi sebelahannya dilabel sebagai 10 cm. Betul, memang dia lebih panjang. Okey. Nah, jadi segitiga yang pertama ni, ABC yang pertama memenuhi ketiga-tiga syarat.
Satu syarat pun tidak diabaikan. Tapi pada masa, inilah segitiga yang pertama yang mungkin. Ya, this is the first triangle you produce. Tapi ada orang, dia kata, saya tak dapat yang ini. Saya dapat mana? Saya dapat yang warna hijau, dia kata. Saya lukiskan warna hijau pula. Karisan warna hijau sekarang. Adakah hijau ini jelas? Kasih. Okay, okay. Mana yang warna hijau mungkin? Yang ini. Kamu pilih B sana, saya pilih B sinilah. Tengok. Kalau saya pilih B yang kedua nih, B tanda. Adakah salah? Adakah bila saya pilih B tanda dan kamu terpaksa tutup segitiga sebelah sini ya. Sekarang cikgu tutupkannya ya. Kalau orang yang pilih hijau, cikgu terpaksa tutup sebelah sini. Kamu jangan marah cikgu ya, cikgu terpaksa tutup macam ini. Ataupun ada cara lain cikgu boleh tutup. Saya ada cara lain kok. Oh, sorry. Cikgu lupa mana mau tutup dia. Ada satu yang boleh lukis segi 4. Itulah apalah. Cikgu tutup guna segitiga ni sajalah ya. Ya. Jadi kamu bayangkan sebelah sini tak nampak ya. Kamu nampak yang hijau saja, hijau sana. Okey? Kalau orang yang pilih garisan kedua, B tanda itu sebagai lokasi B-nya, adakah orang hijau ni dia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat? Kita gunakan hijau untuk cek sekarang. Okey. Okay. Hijau dia kata. Okey, saya guna hijau Okey. Sudut A saya masih 30 Tengok saya labelkannya, alamat dia mesti buang ini kalau tidak terdapat label. Ya, ni. Masih 30 masih 30 sisi A saya, sudut A saya masih 30. Sisi pertentangan saya sekarang adalah ini, A. Tengok dia juga 5 cm. Dia juga 5 cm, masih memenuhi syarat kamu. Dan B pula, sisi yang kedua yaitu 10 cm. Adakah saya memenuhi? Betul, masih di atas, saya tak kacaunya, Bu. Okey. Jadi maksudnya kalau seorang bagi kamu maklumat seringkas tiga maklumat ini, dan ketiga maklumat ini bila kamu kajinya, dia memenuhi case berambiguity, iaitu pertentangan lebih pendek dari bersebelahan, dan sudut yang diberikan bukan sudut kandung dan dia adalah sudut tirus, case berambiguity wajib berlaku. Inilah maksudnya case berambiguity. Kamu bila lukis segitiga itu akan menghasilkan dua jenis segitiga yang mungkin. Okay. Kedua-dua adalah jawapan. Bila kedua-dua segitiga ini adalah jawapan, segitiga merah ataupun segitiga hijau, kedua-dua adalah jawapan. Masuknya di sini, kamu kena selesaikan segitiga ini bagi dua case yang mungkin. Jadi apa yang dikatakan dua case yang mungkin? Nak faham dua case yang mungkin nak diselesai tu, you kena faham apa yang telah kamu buat latihan. Topik ini katanya penyelesaian segitiga. Apa yang selesai? Dia nak cari tiga sisi, tiga sudut, satu luas. Kamu kena selesaikan 7 perkara ini. Tapi dalam 7 perkara ini ingat, 3 perkara telah diberikan. 3 maklumat, 3 perkara telah dibocorkan rahsia. Yang perlu kamu cari adalah 7 tolak 3, 4 perkara yang lain lagi kamu kena kirakan. Okey, so manakah perkara itu yang kita nak kira? Kita kena pasti sekarang. Bagi orang yang pilih warna merah, segitiga warna merah, maksudnya kamu kena cari sudut B yang berada di sini saiznya. Ini. Okey. Dan kamu punya panjang B adalah jauh lebih panjang sini. Ini panjang B ataupun panjang sisi C Anda. Ini bagi orang pilih sisi B sisi merah. Sisi merah sebagai sisi pertentangan, lokasi sisi pertentangan. Okey. Bagi yang memilih hijau sebagai sisinya, dan inilah jawapan Anda.
Ya. Sudut B kamu akan labelkannya lain sikit nama label, dia akan label sebagai sisi B tanda. Maksudnya satu lagi image yang mungkin B tanda. Dan sisi kamu punya C ini adalah pendek ini. Okey, dan satu lagi sudut yang perlu kamu cari adalah sudut C di atas ini. Kecil sikit. Ya, sorry tadi yang merah tu saya lupa yang tertinggal adalah sudut C. Sudut C yang pertama itu namanya sudut C, ya. Ini nama sudut C. Yang kedua hijau ni namanya C tanda. Maksud C tanda apa? Sudut C yang kedua mungkin. Okey. Jadi dalam keadaan ini, maksudnya kalau nak buat soalan ini, nak selesaikan kes ini, jawapan yang perlu kamu cari bukan lagi 4 perkara tadi. Dia akan jadi berapa perkara? Dia akan jadi 4/2, 8 perkara. Manakah 8 perkara itu? Cikgu senaraikan, semua cikgu gunakan warna hitam sekarang, supaya lebih senang. Okay. Saya labelkan yang atas, okay? Kalau orang yang pilih merah, kamu kena cari sudut B, kamu kena cari sisi C, okay? Kamu kena cari sudut C. Apa saya buat? Ya. Bagi yang memilih sudut hijau, sisi hijau, dan kamu kena cari sudut C tanda, kamu kena cari sudut B tanda, dan kamu kena cari sisi, ini ada tanda juga, sisi C kecil tanda. Jadi semua soalan ini menjadi double jawapannya. Menjadi 2 package jawapan yang mungkin. Macam mana nak cari? Guna petua sinus dan petua kosinus. Kebanyakannya petua sinus dulu. Ya. Akan jadi 2 jawapan yang mungkin. Dan dari segi luas pertama yang atas namanya apa? Luas segitiga ABC. Yang bawah tu luas segitiga A, B tanda, C tanda. ABC merah lebih besar. Merah lebih besar. Kalau kamu tengok gambar raja ni, merah ini luasnya lebih besar. Kalau kes kedua ya hijau. Hijau ni mempunyai nilai luas kurang. Dia lebih kecil. Okey, jadi nanti jawapan yang kamu dapat di belakang sini, 2 luas ni, satunya besar, satunya kecil, berasaskan kepada pemahaman gambar raja berambil kuiti ini. Okey, So, sekarang boleh cikgu tahu dah, kamu faham ke belum apa maksud kes berambil kuiti? Macam mana cari nanti? Sudah faham ke belum? Ada sikitlah kefahaman. Apa yang Farid faham, boleh terang kat cikgu sikit supaya cikgu boleh tolong kamu tambah lagi. Pasal macam mana nak cari dia punya sisi dengan sudut bagi segitiga tu. Okey, betul. Jadi segitiga yang kita cari, nak cari sisi dia, mana lokasi sisi dia, betul? Ya, cuma yang saya ada kurang faham sikit lah, yang bagian C image, B image, C image tu. Apa benda tu sebenarnya? I see. Okey. Itu kurang faham. Mungkin sebab cikgu lukiskan 2 segitiga bertindih, jadi kamu rasa macam susah nak faham, betul? Ya. Okey. Boleh cikgu buat sekali lagi. Kalau cikgu tambah 1 lagi dokumen. Sekarang saya bagi 1 gambar aja. Okay. Sekarang saya tak akan banyak terang. Saya beri 1 soalan dan kita cuba lukiskannya. Ya. Okey. Diberi 1 segitiga ABC. Okay. Segitiga namanya ABC. Sudut A adalah 25 darjah. Okay. Dan saya gunakan nama sisi yang bukan ABC. Boleh. Sisi A lah. Dapatlah saya gunakan nama sisi A juga, iaitu pertentangannya. Sama dengan 4 cm. Sisi bersebelahan B-nya saya beri sama dengan 6 cm.
Ya. So sekarang saya akan mula lukiskan segitiga ini. Okey. Dan saya mulakan dengan lukiskan sisi B dulu. Ya, 6 cm. Ya, 6 cm. Sukatilah macam mana penggang bengkok pun tak apa. Macam mana kamu luruskan macam mana pun boleh. Jadi saya angkat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, okey, 6. Ini adalah B. Lepas itu saya kata ini 6 cm ya. Okey. Ini 6 cm. Lepas itu ini sisi B. Dan saya nak labelkan ini sebagai A. Kalau saya katakan ini lokasi A, jadi saya akan mula lukiskan sudut A di sini. Okay, sudut A. Okay. Berapa darjah? 25. 10, 20, 25. Okey, lebih kurang di sini. Ya. Okey, jadi sekarang saya akan lukiskan satu garis lurus yang panjang kat sini. Okey, ini adalah sisi apa? Yang bawah dari B ya, yang atas ini saya pun nantilah saya tak tahu nak label apa dulu, tapi saya lukiskan dulu. Mana B? Ya, saya lukiskan garisan dulu. Saya tak tahu berapa panjang, saya tak tahu, saya hanya lukis satu garisan dulu. Just a line dulu first. Lepas itu saya kata ini adalah B. Lokasi B berada di sini ya. B berada di sini, barulah oposisinya nanti dulu. Mana B ya? Saya sudah salah. Pada dulu. Ya, okey. Cikgu label semula. Yang tadi kita katakan ini adalah B, 6 cm. Okey, ini adalah A, sudut sini 25. Atas tu saya lukiskan satu garisan ini. Garisan ini adalah lokasi di mana berlakunya apa? Berlakunya sisi sudut B. B berada di atas garisan ini, tapi saya tak tahu dia di mana. Okey, saya tak tahu dia di mana selagi saya belum lukiskan mana sisi A. Okey, A dia kata bermula dari titik sini. Okey, ini mestilah titik C ya. Okey, titik C. Saya kena lukis satu bulatan di sini yang mengambil 4 cm. Ya, jadi katakan sebelum saya letak sini saya sudah tahu ini adalah 4 ya. Tengok 2 4 6 ya. Ini 2, ini 2, ini 2, 6 kan. Jadi 4 cm saya gunakan protektor ni, jangka sudut ni saya bukakan saya punya jangka lukis sehingga 4 cm. Okey, ini tempat dia. Jadi saya akan lukiskan 4 cm saya gunakan lengkuk. Okey. Nak bulatan tak? Nak bulatan pun boleh. Tak nak bulatan sebenarnya pun cukup sudah. Okey. Mana yang cukup? Ini tempat cukup. Sini. Tanda tok dengan tanda ni. Okey, dua tanda ni bila bersilang dengan sisi di depan, dan kalau sekarang kamu lukiskan garis lurus, yang merah kamu lukis, ini adalah sisi A 4 cm. Atau ini lokasi A 4 cm. A ini, sisi A ini, dia ada dua tempat yang mungkin. Satunya di depan, sini. Satunya di warna hijau. Saya tadi sepatutnya guna hijau. Saya guna merah pula. Ya. Ini. Tempat ini. Kita sambungkannya. Oke. Boleh kasih? Okey, boleh. Boleh ya? Okey. Kalau kamu confused, saya sepatutnya jangan lukiskan dua segitiga dalam satu segitiga. Cikgu pun boleh lukiskan segitiga ini di tempat yang lain. Adakah saya dapat duplikatnya? Okey, copy. Paste. Okey. Ini segitiga yang kedua boleh saya hasilkan. Kalau yang atas tu segitiga yang pertama,
saya nak lukis untuk segitiga warna merah. Inilah hasil saya. Maksudnya saya tidak memilih titik di bawah sini, saya memilih titik di atas. Jadi saya hanya lukis satu lengkuk bersilang kat sana. Ini adalah satu segitiga yang mungkin. Manakala segitiga yang bawah ini, saya nak memilih segitiga yang warna hijau, di mana ini tak berlaku. Okey, kalau saya memilih segitiga yang di mana 4 cm itu berlaku di sini, minta maaf, dia sudah cek ini. Okey, maksudnya A adalah di sini 4 cm. Jadi kalau kamu tengok sekarang segitiga ni, kalau cikgu kecilkan sikit untuk kau tengok, kamu nampak tak dua segitiga yang memenuhi syarat di atas, tapi dia berlainan bentuk. Nampak? Nampak tak? You baca semula. Sudut A kedua-dua gambar rajah. Adakah dia 25 darjah? Ya. Ya. Okey. Sisi B, adakah kedua-duanya sama panjang 6 cm? Ya. Ya. Sisi A dia kata adalah 4 cm. Adakah warna hijau dengan merah? Dua-dua adalah 4 cm. Ya, sama. Sama. Jadi saya lukis gambar rajah segitiga ni untuk memenuhi ketiga-tiga syarat di atas, tapi saya akan boleh hasilkan dua segitiga yang mungkin. Satunya yang besar di atas, satu lagi yang mungkin yang di bawah. Okey? Okey. Saya sekarang nak copy yang bawah ni, tengok dapat ke tidak. Dia terkeluar daripada kawasan sudah. Cikgu nak naikkannya sikit, tapi dia sudah lari keluar daripada kawasan saya. Terlalu ke bawah. Okey, tak apalah. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, kamu ada dua segitiga yang mungkin. Jadi kalau kita nak suruh kamu lengkapkan jawapan ini, contohnya cikgu nak kamu lengkapkan bacaan di sini. Apakah bacaan lain yang perlu kita lengkapkan? Saya pilih warna, dia tak kasih saya pilih warna sudah. Selection, alah, dia lari sudah. Minta maaf, cikgu sudah lari dia punya ni. Tak apalah, saya guna pen merah hitam saja. Okey. Jadi apa yang perlu kita lengkapkan adalah sisi C di sini, berapa nilainya. Sudut B di sini, berapa nilainya. Sudut C di sini, berapa nilainya. Jadi you kena cari sudut B, sudut C, sisi C. Berdasarkan gambar rajah pertama. Ini case pertama. 3 ukuran bagi case pertama. Manakala bagi case kedua ni, yang bawah sini, kecil punya sisi, case kedua, dia juga ada 3 perkara mau cari. Sudut B, sudut C, dan sisi C. Tapi tak bolehlah kedua-dua diberi nama yang sama. Untuk bezakan atas punya B dengan bawah punya B, atas punya B adalah B, bawah punya B, sudut sini, sudut B di sini. Sekarang saya kena labelkannya sebagai sudut B tanda. Sudut C yang tadi kamu label di atas tu, di bawah sini pun nama sudut C juga. C juga kan? Tapi saya kena namakan C tanda. Jadi ini C tanda, B tanda, dan sisi yang kamu cari atas tadi, C, sini pun C juga. Tapi saya namakan dia C tanda. Okey? Okey. Jadi dalam case berambiguity, sepatutnya kalau tak ada berambiguity, kamu hanya perlu cari 3 perkara ini. Tapi oleh kerananya adalah berambiguity, jadi kamu ada 2 set jawapan yang mungkin perlu dipersembahkan kepada orang lain. Okey? Okey. Ya. Jadi kalau kita tengok ni, kita akan nampak. Kalau atas punya C, sisi C di atas panjang. Sisi B ataupun sisi C tanda, sisi C tanda lebih pendek. Betul tak? Ya. Jadi C atas tu jawapannya mesti lebih besar berbanding C yang bawah. Manakala sudut B di atas kecil, sudut B di bawah adalah cakar, lebih besar. Okey, sudut C di atas adalah sudut cakar, sudut C di bawah adalah sudut tirus. Dia akan dapat
6 set jawapan yang berlainan. Bukan 6 set. 2 set. 2 set, set atas, set bawah. Tapi 6 jawapan yang berlainan. Boleh faham? Boleh. Boleh ya? So, kalau sudah boleh faham, inilah konsep berambiguity. Sekarang saya akan mula tunjukkan how to get the answer. Ya, how to get the answer. Bila nak getting the answer, then kita mula buat calculation. Ya, kita mula buat calculation. Ya. So, saya akan ambil gambar ajar ni. Okay. Dan cikgu. Okay. Cikgu berikan gambar ajar ini dalam grup. Ya. Lepas ni kamu orang akan cuba sama-sama kita cari ya. Cikgu pun tunjuk, kamu pun cari. Kamu carikan nilai sudut CBC di atas dan CBC di bawah dengan menggunakan petua sinus dengan petua kosinus. Petua sama. Kalau hari itu kamu buat latihan petua tu banyak orang buat latihan tak kat cikgu, semua betul. Nah, maksudnya kalau tadi kamu boleh guna petua, hari ini pun masih guna petua, tidak ada lain. Yang lainnya satu bahagian saja cikgu nak tunjukkan sekarang. Okay. Dan save to the file, foto. Okay. This is the most harder part to explain to you to understand. Cikgu bukan nak kamu main hafal buat saja. Cikgu betul-betul nak kamu faham. That's why it take time. It take time. Okay. So now I find my photo. I get back here. Okay, bawa foto ni balik sini. Okay. So sekarang berdasarkan maklumat ini kita sudah faham segitiga yang mungkin ini ya. Jadi kita akan mula buat penyelesaian. Ya, mula buat penyelesaian. Okey. Kalau ikut di sini, okey. Kalau kita tengok gambar raja di sini, kita nak buat mana dulu? Kita nak selesaikan tengok dia ada sudut 25 darjah. Dia ada pasangan lengkap. Okey, A dengan ni maksudnya kita akan mula gunakan pasangan lengkap. A bahagi dengan sin A sama dengan sisi mana dia bagi? Dia bagi kita sisi B. Bahagi dengan sin B. Ada? Ya. Jadi maksudnya apa yang kita nak cari? Kita nak cari sudut B dulu. Fokus kita adalah sudut B. Sebab A ada, B ada, C ada, sudut B yang tak ada. Okay? Jadi saya mula sekarang. Bila mula sekarang saya terbalikkannya. Sin B over B sama dengan sin A over A. Kenapa terbalik hari itu sudah terang? Sebab saya nak cari A, nak cari B, jadi B saya letak di atas. Jadi sin B dia akan sama dengan semua ini darab dengan B nanti ya. Ini potongan pindah sana. Okay. So, sin 25 darjah. Kemana kau lari? Tiba-tiba pula keluar. Boleh? Di mana dia? Lari. Okey, 25 darjah. Bahagi dengan A. Berapa nilai A tadi? A ialah 4. Darab dengan B 6 cm. Okey. Lepas tu kita tekan kalkulator. Siapa tolong saya tekan kalkulator cepat. Kalau 30 saya tak bayar kamu. 25 saya perlukan kamu. 30 dia sama setengah. Saya buat yang boleh dulu. 3 dengan 2. Ya. Sin 25 sama berapa? Halo. 0.42. Berapa tadi? 0.422. 0.422. 4 tempat perpuluhan. 0.44. Berapa? 4 tempat perpuluhan. 4 tempat perpuluhan. 0.4226. 226 cantik. 0.4226 darab dengan 3 bahagi dengan 2.
Ya, then you get 0.6339. This is sin B, betul? Okey, betul Okey. So sekarang apa yang perlu kita buat adalah you akan tekan shift sin, betul? Okay, macam saya tekan sini lah. Ya, so now I get 0.609. So now I press shift sin. Di mana saya? Oh, sini. Okay. Shift sin maksudnya ini. Oh, alah, salah. Sorry, saya tak pandai guna ni. Shift sin. Betul kan? Ya, you tolong saya tekan. Saya punya calculator ni lain tu. Mampu. Shift sin answer. Dia tak mau bagi saya sudut balik. 39 tadi kan? 39.34. 39.34 darjah, betul? Ya. Betul lah? You get it Okay, now you get it already you get one of the figure. But now, because of this is case berambiguity, you see sudut B tadi cikgu kata, ada dua yang mungkin ada dua yang mungkin. Satunya di atas, mana? Satunya di atas, satunya di bawah. Yang kamu dapat jawapan pertama daripada calculator, scientific calculator, you tekan sampai mana pun sin cotangent, shift bila dia anti-trigo, shift you only get one angle. You tekan calculator kat mana pun dia hanya bagi kamu satu jawapan, iaitu sudut tirus punya, iaitu di atas. Ya, yang kecil ini. Jadi maksudnya 39 adalah sudut di atas tu, yang B di atas. Okey. Manakala yang B kat bawah itu, B tanda tu, boleh dapat terus. Macam mana dapat? Jawapannya adalah, jawapan atas tadi, yang ini, atau kamu gunakan 180, tolak nilai yang telah kamu dapat tu. Kenapa guna 180? Cikgu terangkan kemudian. Saya tak tahu kamu dulu sudah belajar ke belum trigonometri ini. Kalau sudah, sepatutnya tak payah cikgu terang. Kalau belum, nanti cikgu terangkan. Okey. Jadi yang bawah ada 180 tolak, yang ini kamu dapat berapa? 140,66 darjah. Okey. Maksudnya selalunya kamu buat sampai sini saja tau. Kamu tak akan buat yang belakang 180, kamu tak akan buat. Tapi oleh kerana ini case berambiguity, you kena buat dua-dua. Dua-dua kena buat. Kalau dia bukan case berambiguity, macam soalan latihan hari itu, ada seorang dua buat latihan, ada satu soalan cikgu betulkan, cikgu katakan jawapan ini adalah sudut cakar. Kenapa kamu bagi sudut tirus? Nah, jadi kalau kamu tak tahu macam mana dia boleh jadi sudut cakar, sebab bila kamu tekan kalkulator, jawapannya adalah tirus. Dia tak bagi saya sudut cakar. Macam mana saya nak dapat sudut cakar? Gambar rajam memang tunjukkannya sudut cakar. Gambar rajam memang tunjukkan sini sudut cakar. Kenapa kamu bagi sudut tirus kan? Tapi you tahu, you akan tanya cikgu, macam mana saya dapat sudut cakar? Caranya adalah lepas kamu tekan shift sync daripada calculator, kamu gunakan 180, tolak jawapan kamu. Kenapa macam tu cikgu? Kalau kamu nak tanya kenapa macam kamu, cikgu nak tanya kamu soalan semua sekarang. Adakah kamu sudah benar belajar ini? Masalah. Sin. Sudah belajar ni ke belum? SSTK. Sudah belajar ni ke belum? Saya belum. Belum Semua sinus, tangent, cosinus. Ini berkaitan dengan sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Ada idea tak apa tu sukuan 1, 2, 3, 4? Kalau tak ada, perkara ini akan dipelajari lebih mendalam tahun hadapan. Di bawah fungsi trigonometri. Ataupun sudah ada dalam matematik kamu belajar unit circle. Unit bulatan unit. Belum Tak
apalah, cikgu tak nak cerita banyak lah. Sini saja, okey. Nah. So sekarang, kamu tahu tak macam mana dapatkan sudut kedua untuk B tanda tu? Yang belakang itu B tanda. Yang depan itu adalah B. Dapat. Faham sudah? Semua orang okey ke dah? Kalau okey, type 1 untuk saya. Kalau tak okey, bagi kosong kat cikgu. Okey, Bari okey. Aiman okey. Sia okey. Janji kamu tahu macam mana guna 180 tolak shifting tadi, maksudnya kamu sudah boleh dapat dua sudut. Ya, dua sudut kamu sudah dapat. Tapi bila sudah dapat, kena label dengan logik. Macam mana, apa maksud label dengan logik? Kalau atas sana kamu kata yang berdasarkan gambar raja yang segitiga atas tu, itu kalau yang B-nya tirus, kamu kenalah label B itu tirus. Dan yang bawah itu B-nya, B tandanya ada cakar. Jadi yang bawah ini kamu pun label lah B tanda sebagai sudut lebih besar daripada 90 darjah, itu sudut cakar. Okey, Okey, good. Jadi kalau B sudah dapat, boleh dapat C dah. Sekarang you rujuk balik segitiga kamu tadi. Jadi untuk membantu kamu, cikgu pun lukiskan segitiga itu semula di sini. Ini untuk case pertama. Okey, di mana ini 25 darjah. Ini adalah 39.34, ini sudut B. Sekarang sepatutnya tak ada masalah untuk kamu dapat C sudah, betul? Jadi untuk dapatkan C, sudut C, dia guna apa? Dia tidak ada guna apa-apa, dia gunakan konsep 180 darjah, iaitu segitiga, sudut pedalaman tolak dengan 25, tolak dengan 39, 34 untuk dapatkan jawapan C kamu. Ya, manakala bagi gambar raja yang kedua, bagi gambar raja yang kedua, yang sebelah sini, gambar raja kedua dia lebih kecil kan? Salah, panjang betul saya lupa. Okay. Ya, gambar raja yang kedua macam ni punya bentuk. Ini 25, ini adalah 140, 66. Jadi C tanda ni sekarang macam mana C tandanya? Oh, jadi C tanda juga guna 180, tolak dengan 25 darjah, tolak lagi dengan 140.66. Itulah jawapan C tanda. Betul? Ya. So now you see, you get B and B tanda, dua nilai. You get C and C tanda, dua nilai. Betul? Dua nilai. Jadi 4 sudah. Dua lagi yang belum selesai dapat. Panjang C. Panjang C. Panjang C dah. A, B, C. Panjang C. Mana C? C di atas. C di bawah. C prime. Satu panjang, satu pendek. Okey? Macam mana nak cari panjang C sekarang? Siapa boleh beritahu cikgu? Type dekat chat. Nak guna petuah apa untuk panjang C? Nak guna petuah apa? Ini 4 cm, ini 6 cm. Maklumat semua cikgu label dalam gambar raja sudah. Sekarang saya nak cari panjang C. Kita nak guna petuah apa? Petuah sinus. Thank you, Aiman. Itulah jawapannya. Kamu guna balik petuah sinus untuk cari C anda. Okey? Jadi nak cari C, dia akan gunakan sudut C. Dia akan gunakan sudut sini. Okey. Jadi berapa sudut tadi ya? Muka surat tak cukup pula. Saya punya kertas sudah habis. Okay, mari. Cikgu pergi sini. Saya buka kertas baru. Okey, mari. Tolong cikgu selesaikan ini. Lepas tu nak masuk topik baru. Tak sempat sudah nanti. Berapa sudut sini? Tolong cikgu.
50, 60, 64, 100, 5, 26 darjah. Yang sebelah lagi berapa darjah saja ini? 180. Ya, halo, tolong cikgu. Tolong cikgu. 14.34. Berapa? 14.34. 34 darjah ya. Okey, jadi berdasarkan dua maklumat sini, okey, dan kita boleh cari panjang CCC sudah Kita boleh cari panjang CCC. Jadi untuk cari panjang CCC yang pertama, C bahagi sin C iaitu 115.26 sama dengan saya akan pilih 4 bahagi A bahagi dengan sin A Okay, iaitu 25 darjah ya. Jadi janji panjang C adalah 4 bahagi, tolong tekan kalkulator tolong cikgu sekarang. 26 darjah. Okey, apa jawapannya? Okey. Okey. Satu lagi jawapannya adalah C tanda bahagi dengan sin C tanda iaitu 14.34 darjah akan sama dengan 4 bahagi dengan sin 25 darjah juga. Jadi C tanda dia akan jadi 4 bahagi sin 25 darab dengan sin 14.34 darjah. Okay, apa jawapannya? Nah, satunya panjang, ini lebih panjang, ini kurang panjang. Okey? Okay. Tolong cikgu dapatkan jawapan dua-dua tu. Tekan dia, apa jawapannya? C 8.56, C tanda 2.34. 2.34. Yang atas tadi 8.56. 56. 3 tempat perpuluhan, jangan 2. Oh ya, Standard juga. saya cari balik. 8, tekan balik. Tekan balik. Untuk sudut kita letak 2 tempat perpuluhan cukup kalau untuk sudut. Tapi untuk ukuran panjang lebar semua tu, luas ke isi padukan sentiasa 3. Dan sentimeter. C 8.559. 559. Okey, 559 sorry. 559. Okey, yang bawah. Belakang 9 tu 7. Jadi bunda kan Kak Cikgu? Oh, okey. Dah bunda kan? Okey, kalau sudah bunda jadi 56 betul? Ya. Tapi 56 kamu tetap kena letak sifar. Oh, okey. Okey, maksudnya sifar ini dia masih 3 tempat perpuluhan, maksudnya kamu akan gunakan digit yang keempat. Kalau digit keempat kebetulan melebihi 5, jadi dia bundarkan. Jadi bila dia bundar hasilnya 9 jadi kosong. Kosong itu adalah nilai unik apa dipanggil? Digit bererti, angka bererti. Dia ada arti. Mesti ditunjuk. Ya, okey. Yang bawah 23 2.344. 4. Okey, cantik. Ya, jadi kamu tengok jawapan ini balik ke belakang beraja di sini, satunya panjang, satunya pendek, memang sah betul? Ya. Ya, itulah cara berambiguity ya. Jadi ada berapa jawapan sebenarnya akhirnya? Ya. 6 jawapan. Betul? Tapi setakat latihan yang sebelum kamu belajar topik ini, sebelum belajar case berambiguity, semua latihan yang kamu hantar kat cikgu, yang kamu buat tu, dia hanya ada 3 jawapan saja kan? B, C dengan CCC. Biasanya 3 saja. Tapi oleh kerana ada ni, jadi dia akan tambah 1 lagi set jawapan.
Okey, boleh? Okey. Jadi inilah soalan saya katakan paling susah lah dalam topik ini. Kalau topik ini soalan berambiguity ini kamu sudah tahu konsep dia. Selebihnya yang susahnya adalah apa? Yang susahnya adalah soalan hebat, soalan aplikasi. Jadi bila dah macam ini, tengok dia cerita tentang orang, dia cerita tentang bendera, panjang-panjang lebar, tengok tak ada mana ada segitiga tu, segitiga bawah ni kita yang lukis. Yang atas dalam soalan tu langsung tak ada segitiga ni. Adakah kamu faham soalan? Soalan faham baru boleh buat. Macam ini soalan dia. Ini adalah soalan kebat, nampak? Mana ada segitiga dia bagi? Dia bagi pokok ada lah, dia bagi satu bidang dana dalam kertas tu, mana ada dia bagi apa-apa segitiga kan? Jadi segitiga kat dalam sini, you kena faham berdasarkan soalan, lukis segitiga sendiri, selesaikan guna petuah sinus dan kosinus. Ya. Jadi topik ini itulah case berambiguity, itulah yang dikatakan paling complicated. Ini kalau boleh faham, tiada lagi benda lagi jadi halangan. Yang lain tu kalau jadi halangan hanya kerana tak faham soalan. Soalan kebat. Okay? Okay. So, berambiguity, kena latih banyak-banyak adik pula saya panggil lah, anak-anak semua ya, murid-murid semua ya. Case berambiguity mesti buat, mesti boleh faham baru boleh selesai ya, baru dapat taktiknya. Jadi soalan 2 ni cikgu nak kamu, mana soalan dia? Case berambiguity. Yang ini ya. Ini kena buat. Okey. Ini ada case berambiguity. Okey, tengok. Ini kalau A, ini sebenarnya A tanda. Tapi oleh kerana Kamaraja ini dia sudah tolong kamu lukiskannya, jadi dia beri label, dia beri label C. Sebenarnya C itu adalah C tanda. Faham tak? Sebab apa? Sebab you tengok ni, sisi ini sama panjang. Ini seolah-olah yang cikgu lukiskan tadi apa? Satu bulatan di sini. Ya, dan sisi bersebelahan maksudnya dia mesti ada maklumat. Nanti ya dia ada beri maklumat tentang sudut sini ke apakah. Kalau tak ada, dan kamu gunakan segitiga bersudut tegak ni. Trigonometri kena masuk. Pertentangan bagi bersebelahan semua tu, sin cos tangent tu. Okey, untuk tolong kamu cari sudut kalau dia tak bagi sudut. Ya. Jadi soalan ini kamu kena coba. Soalan ini coba juga. Jangan terganggu dengan sub. Sub itu buat macam simbol, macam matematik saja. Jangan risau. Okey. Pas itu mana lagi? Soalan A ini tak apa sangatlah. Okey. 4, 5. Ini buat. Ini adalah soalan yang mungkin ada. Soalan case berambiguity. Okey, selesai. Setakat ini macam mana? Okey, berambiguity. Okey. Okey. Bolehlah. Alah, kamu boleh lah ya. Okey. Tapi kalau berambiguity tak boleh, sekurang-kurangnya petuah sinus tu mesti boleh ya. Sinus boleh, kosinus boleh, cari luas boleh. Jangan langsung satu topik tinggal kosong. Tapi berambiguity itu coba buat. Nanti cikgu akan hantarlah latihan yang tambahan kalau ada.